Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Okey, kotak tabut ini adalah satu kotak besar kotak tu. Besar kotak tu. Satu kotak yang mana di dalamnya tersimpan barang-barang peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Diperbuat daripada emas kotak tu, dan dalam tu disimpan oleh kaum-kaum terdahulu, yakni kaum Bani Israel, menyimpan barang-barang peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada dalam tu baju-baju Nabi Harun, ada baju cebisan-cebisan jubah ataupun baju Nabi Musa, ada tongkat Nabi Musa, tongkat serpihan-serpihan tongkat tu, tongkat Nabi Musa yang menjadi ular tu, dan juga tongkat Nabi Musa yang membelah laut, itu ada dalam tu. Kemudian tu batu-batu yang Allah beri kepada Nabi Musa ketika mana Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas Bukit Tursina. Jadi Allah beri batu, ada beberapa ketul batu. Lagi ada dalam tu ada serbannya Nabi Harun. Lagi ada mushaf, ada perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa ketika di Bukit Tursina. Kemudian tu disebut Al-Alwah, iaitu 10 perintah Allah yang terdapat di dalam kotak tabut tadi tu. Ada lagi dan di dalam kotak tabut itu ada juga pinggan ataupun piring yang mengisi meletakkan al-manna, al-salwa, makanan-makanan daripada langit, daripada syurga. Dan ada lagi di dalam kotak tabut itu makanan daripada syurga. Kalau kita buka surah Al-Baqarah, menceritakan tentang ketika Bani Israel tersesat di padang pasir selama 40 hari, kan? Allah menurunkan ketika kaum Bani Israel sesat, tak jumpa jalan balik di tengah padang pasir. Allah memberi mereka makan daripada langit, daripada syurga, yakni yang berupa al-manna, al-salwa, sejenis daging daripada burung puyuh, dan minuman daripada sejenis macam madu. Itu. Dan dalam kotak tabut itu ada lagi saki-baki makanan yang dari syurga tu. Itu dalam kotak tabut. Kotak tu kat mana sekarang? Nanti boleh kita cerita. Okey, baik. Dan dalam itu juga ada suhuf. Suhuf ni macam lembaran suhuf Nabi Ibrahim. Terdapat juga suhuf Nabi Ibrahim, macam kita Allah beri kepada nabi-nabi kitab-kitab, kan. Ada nabi-nabi mendapat suhuf, perintah-perintah Allah, peringatan-peringatan Allah dalam tu. Dalam kotak tabut tu ada juga. Dan juga ada sebutkan baju, lagi tongkat, serban, dalam Quran ada sebutkan, dalam surah Al-Baqarah disebutkan bahawa kotak itu adalah di situ ada sakinah, ada ketenangan, ada ketenangan daripada Allah Taala. Kotak tu. Ya, tadi ada orang tanya, Nabi Musa dengan Nabi Harun adik-beradik ke? Ya. Nabi Musa dengan Nabi Harun adalah adik dengan abang. Yakni Nabi Harun adalah abang kepada Nabi Musa AS. Kaum Bani Israel yang kumpulkan. Ya, kaum Bani Israel menyimpan barang-barang itu, diletakkan dalam satu kotak, macam muzium lah. Macam kita, barang-barang Nabi yang kita letak dalam kotak untuk memuliakan. Mereka membuat kotak tu daripada emas.
daripada emas untuk memuliakan barang-barang tu. Dan Bani Israel ini mereka menggunakan barang-barang itu, kemuliaan-kemuliaan itu, ketika mereka nak pergi berperang, mereka akan bawa kotak itu. Ditanggung kotak tu, bawa bersama-sama tentera untuk berperang. Dan setiap kali mereka membawa kotak tabut ini beserta barang-barang peninggalan Nabi Musa, Nabi Harun, kan? Al-Mana, Al-Salwa, kan? Yang ada dalam kotak tu, mereka akan memperoleh kemenangan. Di atas barakahnya mereka macam-macam bertabaruk maknanya bertawasul lah, bertabaruk dengan barang-barang itu atas kemuliaan tuan punya barang itu. Macam barang jubah Nabi, kan? Mereka bertabaruk, mereka mengambil keberkatan daripada jubah-jubah itu untuk meminta kepada Allah, ya Allah, dengan keberkatan barang-barang para Nabi ini, maka menangkanlah kami dalam peperangan. Maka mereka menang. Setiap kali berperang mereka menang. Bukan mereka menang sebab baju, tapi mereka menang sebab barakah yang diturun oleh Allah kepada mereka, disebabkan barang peninggalan Nabi-Nabi yang mulia itu. Ambil barakah. Jadi ketika itu disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, memang mereka membawa kotak tabut itu bersama mereka untuk menyertai peperangan. Tidak timbul, kan sekarang kata syirik lah, bertabaruk syirik. Tak ada. Umat-umat terdahulu sudah menggunakan barang-barang peninggalan rasul-rasul mereka, nabi-nabi mereka, untuk mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pemilik barang tersebut. Sebab tu kalau kita baca sirah Khalid bin Walid, kalau dia nak pergi berperang, dia akan selitkan satu helai rambut Nabi di serban dia, minta keberkahan, maka dia terselamat dan sentiasa menang dalam peperangan. Tu Khalid al-Walid. Tidak ada timbul orang duk kata syirik lah, kan? Minta dekat orang, bukan masalah minta dekat orang. Kita minta dekat Allah dengan bertabaruk, keberkatan yang kita bawa tu. Macam juga kita berdoa, ya Allah. Sebab tu dalam doa kita mesti menyebut, paling awal-awal sekali kita menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang pertama-tama syarat Allah nak perkenankan doa kita, mesti kita mengucapkan puji kepada Allah sekurang-kurangnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tu yang kedua, mesti kita berselawat kepada Nabi. Allah sekurang-kurangnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarat yang ketiga untuk doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita membacakan doa kepada kedua ibu bapa kita. Itu tiga syarat awal-awal untuk kita berdoa. Nabi kata, kalau kamu nak doa kamu diperkenankan, pertama kamu kena puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, doa kepada kedua orang tua kita, Rabbighfirli wa li walidayya, ataupun Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamhum kama rabbayana shaghira. Kita mendoakan kepada kedua orang tua kita. Kemudian kita mintalah apa kita nak minta. Minta kaya, minta rezeki luas, minta umur panjang, minta kesihatan, minta jodoh, minta apa saja. Sebab tadi kita dah sebut nama Nabi, keberkatan ke atas Nabi, selawat, keberkatan ke atas orang tua kita, berkatnya orang tua kita, mak ayah kita ni. Dah minta sebuah, paling kurang pun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Apa saja kebaikan di dunia, apa saja kebaikan di akhirat. Kadang-kadang apa yang kita minta spesifik tu tidak baik kepada kita. Ya Allah, berilah aku kekayaan. Allah tak bagi. Sebab apa? Tidak baik untuk kita. Sebab kita akan
minta, ya Allah berilah kebaikan kepada aku di dunia dan kebaikan kepada aku di akhirat. Kita minta kaya, Allah tak bagi-bagi. Sebab apa? Sebab kita minta kebaikan. Kadang-kadang kekayaan itu tidak baik kepada kita. Kita jadi lupa, kita jadi lalai, kita jadi sombong. Jadi Allah tak bagi. Lebih baik kita hidup sederhana. Mungkin kebaikan kepada kita, kita hidup sederhana, ataupun kita hidup susah. Bila kita hidup susah, kita akan ingat Allah selalu. Itulah kebaikan kepada kita. Sesungguhnya Allah tu maha mengetahui. Faham? Ada yang tanya tadi, di mana kotak tabut tu sekarang? Di mana kotak tabut itu sekarang? Sebelum kita nak tahu di mana kotak tabut itu sekarang, mari kita buka kisah sebelum tu lagi. Sebelum tu lagi. Waalaikumsalam. Okey, kita nak cerita sikit. Pada suatu masa dulu, ketika mana selepas Nabi Musa wafat, zaman itu sudah tidak ada rasul lagi. Sudah makna kata lama lah. Ada seorang perempuan yang sedang hamil, yang mana suami kepada perempuan itu adalah keturunan Nabi Musa. Tapi malangnya ketika itu suaminya meninggal dunia. Suaminya mati. Boleh dengar tak suara Walid? Clear tak? Seorang perempuan ini hamil, perempuan daripada kaum Bani Israel ini hamil. Malangnya suaminya meninggal dunia. Yang mana suaminya itu adalah keturunan daripada Nabi Musa. Banyak keturunan lah, bin Nabi Musa. Kemudian mereka tahu perempuan ini sedang menghamilkan anak keturunan Nabi Musa. Maka kaum Bani Israel ini betul-betul menjaga perempuan yang sedang hamil ini. Mereka mengharapkan supaya anak yang dilahirkan ini akan mengganti. Mereka dah lama tidak ada Nabi. Sedangkan kaum Bani Israel ini, mereka ini sentiasa Allah memberi kepada mereka nabi. Mereka sering dipimpin oleh para nabi. Bila dah lama tidak ada nabi, tiba-tiba yang terakhir keturunan nabi ini mati. Tapi dia sempat berkahwin, isterinya sedang hamil. Faham tak? Maka kemudian mereka menjagalah, mereka berdoa, ya Allah, kata, jadikanlah anak dalam kandungan ini adalah anak laki-laki, supaya dia mewarisi sifat kenabian Nabi Musa AS. Maka di kuarantin. Dia buat macam kuarantin lah perempuan ini. Jaga makan, jaga ini setiap hari. Mereka yang geng berdoa lah. Yang geng bagi makan, bagi jaga, bagi pakai ni, jagalah. Betul-betul mereka menjaga. Kemudian bila hari dan waktu hendak melahirkan, maka perempuan ini pun melahirkanlah anak. Anak lelaki ke perempuan? Ya, anak laki-laki. Mereka pun seronoklah kan. Sekarang kita sudah ada keturunan Nabi Musa yang dilahirkan oleh perempuan ini. Ingat, bapa kepada bayi ini adalah keturunan Nabi Musa, tapi dia mati awal. Kemudian anak ini diberi nama Samuel. Dan anak ini juga adalah Nabi Samuel. Baik.
ketika anak itu dibesarkan dengan baiklah oleh Bani Israel dengan daripada ibunya kan. Jadi dia pun dipendekkan cerita dia juga diangkat menjadi Nabi Samuel. Selepas dia besar, maka Bani Israel ini diserang oleh satu puak daripada kaum Kanaan. Diserang, yang mana ketua dia adalah bernama Jalut. Jalut ini daripada bangsa ataupun kaum Kanaan, yang mana badan mereka sasa besar-besar, sasa gegasi ni, besar. Boleh kata 2 kali ganda orang biasa lah. Besar-besar kaumnya besar. Raja dia bernama Jalut. Mereka dibantai cukup-cukup. Dibantai. Pada ketika itu, Bani Israel ni sangat lemah. Kerana apa lemah? Mereka sudah sering dihina, sering dicaci, sering dipelekehkan. Bani Israel ni. Kerana mereka sudah kehilangan kotak tabut. Kotak tabut ni dah hilang daripada mereka dah lama dah hilang. Jadi mereka tu menjadi satu masyarakat, satu puak yang jadi lemah. Kerana apa? Baik, kita throwback balik. Kerana apa kotak tabut tu hilang daripada Bani Israel? Kerana tok nenek mereka yang terdahulu ni, ketika dulu kegemilangan mereka, kaum Bani Israel ini, mereka sering menang dalam peperangan apabila ada kotak tabut. Dan mereka ketika mereka menang itu, mereka beramal dengan kitab Taurat. Mereka beriman dan mengamalkan Taurat. Di samping mereka membawa kotak tabut untuk berperang, mereka menang perang disebabkan Allah memberi keberkatan melalui kotak tabut yang di dalamnya, kotak emas tadi itu ada pakaian Nabi Musa, jubah Nabi Harun, serban Nabi Harun, al-manna, piring-piring yang meletakkan makanan daripada syurga. Itu yang Walid cerita awal tadi tu. Setelah makin kelamaan mereka ni, Bani Israel ni terkenal dengan keengkaran, keangkuhan mereka, kesombongan mereka. Kalau kita tengok surah Al-Baqarah sendiri, ketika mereka dipimpin oleh Nabi Yusha' bin Nun, ketika mereka masuk ke Palestin, Allah suruh masuk dengan bersujud. Mereka masuk dengan bersujud. Tapi mereka masuk ke Palestin, katanya di Jericho kan, dapat masuk ke situ dengan gostan melalui punggung dulu. Allah suruh masuk sujud kepala, mereka masuk Palestin kok belakang, kok buntut dulu. Memang mereka ini satu bangsa yang sangat degil, yang sangat keras kepala. Baik. Jadi tok nenek mereka tu yang boleh kehilangan kotak tabut itu, mereka sudah meninggalkan Taurat dan Allah tidak memenangkan mereka lagi. Walaupun mereka membawa kotak tabut, tapi bila mereka meninggalkan Taurat, maka Allah tidak memberi mereka kemenangan. Sehinggalah kotak tabut itu dirampas oleh puak-puak lain, dan ketika itulah mereka menjadi orang-orang yang dihina, dicaci selalu, menjadi lemah. Hilang kotak tabut itu. Kotak tabut itu dicuri oleh satu bangsa, satu puak lagi tu. Tapi kotak tabut tu tak sesuai, tak serasi dengan puak satu lagi ni. Apabila mereka menyimpan kotak tabut bersama mereka, puak-puak yang syirik kepada Allah, yang sembah berhala ni, terjadi pelbagai musibah. Hancur, kaum mereka mati. Pernah mereka tak tahu nak buat macam mana nak buat ni. Kita masukkan kotak tabut ni dalam geng kita, habis geng kita pecah lah, gaduh lah, jadi musibah. Kemudian puak ini
Walid tak ingat puak apa nama. Kalau yang siapa yang ingat tolong bagi komen lah. Tak ingat puak apa. Maka letak satu kotak tabut ini ke satu kampung. Disebabkan mereka letak satu kampung tu habis, satu kampung tu mati. Kampung tu mati. Jadi kaum yang mencuri, kaum yang musyrik ini, yang syirik kepada Allah ini, duk mikir macam mana ni. Kita dah curi kotak tabut dari Bani Israel, bawa ke puak kita, tiba-tiba puak kita ditimpa musibah. Jadi mereka pun pakat-pakat, kita kata kena hantar balik lah. Kena hantar balik kotak ini ke Bani Israel. Maka mereka pun membuat satu kereta lembu, buat daripada lembu. Diletak kotak tabut tu atas kereta lembu, bawa lembu tu pergi ke perkampungan Bani Israel. Tapi orang tak berani datang ke dekat dengan kotak tu, sebab siapa yang datang dekat dengan kotak tu akan mati. Tak berani. Okey, stop dulu kat situ. Walid bawa cerita balik kepada tadi tu, Syam'il tadi tu. Kan? Nabi tadi tu, setelah mereka diperangi oleh puak Jalut ni, boleh faham tak ni? Sebab cerita dia sekejap ke sini, kejap ke sana, kejap ke sini. Boleh faham tak? Kemudian tu, kat mana tadi? Siapa tu? Alamak, Umi bawa ni lah. Apa ni? Lala. Oh, siput lala. Masak siput lala ni. Okey, faham I buat live ni. Okey. Kita balik kepada Syam'il tadi tu. Datang setelah mereka diperangi oleh puak-puak gergasi ni, orang-orang gergasi daripada bangsa Kanaan yang diperintah, yang diketuai oleh Jalut tadi ni. Datanglah Bani Israel kepada Syam'il tadi tu. Ya Nabi, dia kata, tunjukkan kami satu raja yang kuat perkasa, yang kami nak taat kepada dia, supaya kami dapat memerangi balik bangsa Jalut ni. Kita nak balas dendam. Kita tak boleh biar ni. Kita kena pergi balas dendam ni. Dia orang dah merosakkan bangsa kita. Baik. Kemudian tu Nabi Syam'il ni mengatakan, maukah aku menunjukkan satu raja yang mana kamu kena ikut, taat perintahnya. Dia kata, kami mau. Tunjuklah. Yang penting kami nak dia jadi raja, dia jadi ketua komandan perang, kita memerangi kaum Jalut. Maka Syam'il pun menunjukkan, itu dia, aku akan tunjukkan seorang pemuda yang bernama Talut. Syam'il mengatakan, kamu ambil, aku lantik Talut ini sebagai raja kalian. Kalian kena ikut cakap dia. Kemudian Bani Israel ni kata, apa hal lah tak Talut ni pemuda biasa je, orang miskin, kan, tak ada apa-apa yang kelebihan, dan dia pula bukanlah daripada keturunan Nabi. Kami tak nak, kan. Jadi mereka ni, Bani Israel ni, dia suruh, dia minta Nabi dia tunjukkan orang. Tapi bila Nabi dia tunjukkan orang ini, dia tak nak. Dia memang sikap Bani Israel ni bantah. Dia bantah dengan apa yang Nabi cakap. Tapi tadi dia minta. Maka berlakulah balas-membalas, hujah berhujah antara Bani Israel ni dengan yang nama Syam'il ni. Kemudian mereka minta, okey, dia kata, kalau betul lah yang orang yang kau tunjukkan itu, kalau betul lah orang yang kau tunjuk tu yang memang betul-betul perintah daripada Allah, maka tunjukkan kami bukti. Ini perangai Yahudi, perangai Bani Israel ni. Kalau nak apa-apa, dia kata tunjuk bukti, bagi dalil. Ada perangai-perangai tu sikit lah.
Padahal orang yang mereka bercakap itu tadi tu, yang mereka Syam'il tu, itu Nabi. Tapi bila Nabi sebut, dia kata, tunjuk bukti lah. Takkan kami nak ikut-ikut macam tu saja. Tuhan nak suruh kami ikut Talut ni. Apa bukti yang kata hebat sangat dia tu? Maka Syam'il mengatakan bukti dia, malaikat akan bawa kotak kotak tabut itu menghantar kepada dia. Itulah buktinya. Faham tak? Jadi Syam'il kata, kalau kau nak bukti betul tak betul apa yang aku kata ni, benar tidak benar perintah Allah ini, maka malaikat akan menghantar kepada Talut tadi ni kotak tabut yang telah hilang lama daripada kita. Jadi itulah buktinya. Maka berlakulah yang tadi, yang Walid cerita tadi tu, yang lembu tadi tu bawa kotak tabut tadi tu sampai ke satu tempat. Lembu tu pun lepaskan kotak tabut, lembu tu lari balik kampung dia. Sampai orang tak berani menghampiri kotak tabut tadi tu sebab ramai mati. Maka datanglah para malaikat membawa kotak tabut tadi, menyerahkan kotak tabut itu kepada Talut. Dapat tak? Ni cepat cerita tu ke sini sebab nak relatekan dengan kisah ni. Boleh faham? Maka para malaikat datang daripada turun ke bumi, membawa kotak tabut tadi, mengangkat dan menghantar kepada Talut. Okey. Dalam kisah yang tadi yang Walid sebut tadi tu, yang mereka datang minta raja untuk tentang pengangkatan Talut tadi itu kan, boleh refer dalam surah Baqarah ayat 247. 247, 248, 249, 250 itu menceritakan tentang kisah yang Walid kisahkan ni lah. Al-Baqarah 247, 248, 249, 250 itu menceritakan tentang kisah yang Walid cerita ni. Baik. Kemudian apabila malaikat menghantar kotak tabut itu kepada kepada Talut tu confuse Talut dengan Jalut ni. Jalut jahat, ketua jahat ni. Talut dilantik oleh Syam'il sebagai ketua Bani Israel untuk berperang dengan Jalut tadi. Okey. Kalau tak faham tu kita dengar baliklah. Baik. Kemudian maka Talut pun setelah malaikat hantar tu, di depan mata Bani Israel melihat sendiri malaikat menghantar kotak tabut itu kepada Jalut. Kepada Talut. Kan? Jadi mereka percayalah apa yang Syam'il tadi lantik adalah benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka pun ikut cakap, baiklah, kami dah lihat bukti-buktinya, maka kami akan ikut cakap Talut. Maka Talut pun dah beberapa lama panggillah semua, wahai Bani Israel, jom kita memerangi. Kamu minta untuk memerangi Jalut kan? Ayuh kita berangkat. Kita berangkat untuk memerangi kaum Kanaan, yakni kaum Jalut. Yang mana kaum Kanaan ni besar-besar, 2 kali ganda, 3 kali ganda orang biasa ketika zaman tu. Okey. Kemudian tu maka berangkatlah mereka bersama lebih kurang 80,000 tentera. 80,000 tentera daripada Bani Israel untuk pergi memerangi kaum Kanaan ataupun kaum Jalut. Maka berjalanlah mereka di tengah padang pasir, tempat yang panas terik, haus dahaga ketika itu, untuk sampai ke tempat tu. Umi tengah duk siap-siapkan untuk sahur kita. Kita nak sahur kejap lagi, lebih kurang setengah jam lagi balikkan off lah. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, doakan Walid dengan keluarga selamat, sihat. Kemudian tu
sampai di satu tempat tu, Jalut memerintahkan, wahai tentera-tentera aku, akan kita jumpa dengan sebuah sungai. Kita akan jumpa sungai sekejap lagi ni. Sungai itu bernama, kalau tak silap, Sungai Syar'iyah. Syar'iyah. Kalau salah tolong betulkan. Okey, dia kata apa? Dalam surah Baqarah tu ada sebut tentang kisah sungai ni. Dia kata kalian akan diuji dengan air sungai. Jangan kalian minum air sungai tersebut kecuali satu teguk, satu apa? Kalau kita nak minum, bersyaratlah. Kalau kamu nak minum juga boleh, tapi satu ni je. Satu sauk. Gitu, satu teguk apa, satu sauk je kamu minum. Kan? Jalan tengah panas, tengah haus, tengah apa semua, kan? Maka nampak sungai yang disebutkan tadi tu, maka ketika dipesan ni kata, okey, tak apa, no problem, kami tak minum banyak-banyak, kami minum sikit je. Masa tu bila sampai ke tepi sungai, maka nampak je sungai tu. Ya, Talut yang cakap. Talut ni ketua raja kepada Bani Israel. Talut kata, janganlah kamu minum, melainkan cuma satu suapan saja, untuk menghilangkan haus je. Mereka pun kata, okey, tak apa, no problem, kita akan ikut cakap hang. Bila jalan-jalan jumpa sungai, mereka dah lupa dengan janji mereka. Maka pergi terkam, mandi manda, minum banyak teguk, kan. Jadi kisah pasal sungai ni, ujian mereka tentang sungai ni adalah surah Baqarah yang balik sebut tadi tu, 247, 245, sorry. Ya, lebih kurang tu. 247, 248, 249, 250. Surah Baqarah. Kemudian tu mereka dah lupa janji mereka, yang mereka nak kata, okey, kami tak akan minum banyak, kami akan minum seteguk saja, satu mangkuk, satu suapan je. Mereka lupa. Mereka mandi, mereka berenang, mereka minum sekenyang-kenyangnya lah. Sehingga hanya yang tersisa, yang mengikut, yang tidak lupa dengan, yang taat kepada Talut ini adalah cuma ada yang mengatakan 70 orang dan ada yang mengatakan 313 orang sahaja. 313 orang itu sama banyak dengan tentera Badar 313. Begitu juga yang ulama mengatakan yang tak minum, yang tak mandi, yang cuma mengikut perintah Talut adalah hanya tentera je, berjumlah 313 orang saja. Ingat, angka 313 ni angka keramat, iaitu angka yang tidak minum, tidak melanggar perintah Talut, angka tentera Badar, dan angka yang membaiat Imam Mahdi di depan Kaabah pada Haji Wida. 313. Baik. Kemudian tu apa terjadi kepada orang-orang yang minum? Jadi orang yang minum, mandi manda yang banyak dalam sungai tadi tu, Talut kata, mereka bukanlah tentera-tentera aku lagi. Allah tidak bersama mereka. Maka Allah berikan kepada mereka, sebab memberi dalam hati mereka tidak yakin. Mereka tidak yakin dengan peperangan ini, mereka menjadi takut, macam-macam lah. Hati mereka dah koyak. Dah koyak. Hati mereka dah goyang, dan mereka tak mau dah. Dan Talut juga tidak mahu bawa mereka ikut berperang dengan Talut, kerana mereka tidak sabar. Sebab tu kita apa-apa pun kita kena bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka yang 80,000 orang tadi tu, yang ikut bersama Talut tadi tu, 80,000, hanya tersisa 313 orang sahaja yang meneruskan perjalanan untuk memerangi Jalut. Ni Jalut kaum Kanaan tadi tu.
maka mereka pun bergerak menuju ke medan perang, meninggalkan yang lebih ribu tu di belakang. Yang pergi berperang hanyalah 313 orang. Maka apabila sampai di medan tempur, mereka pun diajar oleh Talut untuk berdoa kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah supaya Allah memenangkan mereka, supaya Allah memperkukuhkan iman mereka, supaya mereka dikuatkan mengalahkan tentera-tentera musuh. Bayang tengok, tentera musuh, tentera-tentera Jalut ketika itu lebih daripada 200,000 orang. Lebih daripada 200,000 orang. Kalau tentera Talut tadi 80,000 menjadi 313 orang, nak berdepan dengan 200,000 orang, yang mana tentera-tentera Jalut ini badannya 3 kali ganda manusia biasa. Mereka ni kaum-kaum gergasi, kaum-kaum macam Hulk tu, Incredible Hulk. Macam mana nak lawan tu. Jadi Talut tadi mengajarkan doa. Ada doa dia tu lah. Kemudian datanglah Jalut di hadapan tentera-tenteranya. Di sini Jalut, di sini Talut. Okey, nampak? Talut ni Bani Israel, manakala Jalut ini Bani Kanaan, kaum Kanaan. Lebih besar gitu. Nak bandingkan kan. Jadi Jalut pun datang. Wahai tentera-tentera Bani Israel, ayo kita berduel dulu. Okey, dalam peperangan zaman dahulu, memang peperangan belah sini ni, belah pantai timur lah, belah negeri Arab ni, sampailah zaman Rasulullah SAW sendiri, sebelum peperangan besar berlaku, mereka makan berduel ni satu lawan satu dulu. Ting 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 ting, pop mati. Hantar lagi. Ting 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 ting, 2 orang, ting mati. Kan? Faham tak? Duel. Tentera duduk belakang, engkau datang ke depan dulu lawan. Biasanya Sayyidina Ali ya, kalau zaman Rasulullah tu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berduel dengan siapa-siapa kan. Okey. Jalut datang menentang, mencabar daripada Bani Israel untuk berduel dengan dia. Bayang tengok, Jalut besar ni tau. Bani Israel besar ni, kecil pendek, nak ajak lawan berduel. Sebelum lawan ramai-ramai, berduel tu. Satu orang pun daripada Bani Israel tak berani. Seorang pun daripada Bani Israel tak berani untuk berduel dengan Jalut. Kan? Macam mana nak buat ni? Talut memang tak lawan. Dia ketua, dia kena jagalah. Macam kita main chess kan. King tu dia bergerak sikit-sikit je. Tapi yang Samsing ni, Jalut ni, King tu, dia pergi duduk depan. Nampak tak? Dia tu, dia rasa boleh makan ni, korang katik-katik je. Dia nampak puak-puak ni katik-katik je. Kan? Dia yang pergi. Dia kata tak payahlah. Aku king, aku duduk depan. Macam kita, orang yang pandai main chess ni, orang tak pernah bawa king ke depan. King duduk belakang. Dia bagi tentera, dia bagi bishop dia, dia bagi castle dia dulu, dia bagi tentera-tentera dia dulu kan. Dia bagi kuda naik dulu kan. Tapi Jalut ni dia rasa confident lebih. Dia pergi ke depan, ajak berduel. Memang Bani Israel 313 orang tu memang kecut lah. Kecut. Memang goyang lah. Orang kata goyang lah. Siapa nak berani? Tapi dalam ramai-ramai 313 orang tu, ada seorang budak muda. Dia kata, Aku sanggup untuk berduel dengan Jalut. Tahu budak tu umur berapa? Budak tu umur 16 tahun. Budak laki-laki tu. Maka Talut melihat dia. Engkau ni budak lagi, tak payah lah. Kau tengok ni, bapak gergasi ni kau nak lawan ni. Bapak gergasi ni, kau tu budak lagi 16 tahun. Lebih kurang besar Aziz lah. Tengok ni ha. Besar ni nak lawan apa?
Gigi pun tak pernah nak gosok lagi. Gigi pun tak gosok. Anak lawan dengan Jalut apa kan. Lepas tu Talut kata engkau duduk tepi dulu lah. Kau jangan masuk campur lagi. Kau budak lagi. Maka pemuda itu pun, remaja itu pun relax dulu lah. Kemudian Talut, ketua raja Bani Israel, dia offer lagi. Wahai Bani Israel, siapa yang berani ke depanlah, aku bagi offer untuk korang. Kalau engkau salah seorang daripada kamu berani berduel dengan dia dan kamu mengalahkan Jalut ini, akan ku kahwinkan anak perempuan aku dengan kau. Dan engkau yang berkahwin dengan anak perempuan aku, setelah aku mati, dia menjadi raja. Dia bagi offer gitu. Bani Israel saling berpandangan, masing-masing berpandangan. Macam mana ni nak offer baik punya ni? Offer ni baik ni. Kalau aku boleh bunuh Jalut ni, boleh menikah satu, anak dia cantik kan? Sebab Talut ni orang handsome, anak dia pun comel. Kemudian tu dah lah dapat menikah. Lepas tu dapat jadi raja pula. Raja di kalangan Bani Israel. Kemudian dah lah duk fikir-fikir tu pun dia kata, kalau kita boleh menang ke ni? Boleh menang ke? Tak boleh ni. Jalut tu besar bapak. Kita nak lawan macam mana? Jadi dalam 313 orang tu, semua tak berani kecuali seorang. Datang pula budak kecil tadi tu, yang 16 tahun. Akulah, bagi aku lawan je. Dan orang lain tak berani. Keberanian pemuda itu samalah dengan keberanian Sayyidina Ali ketika perang Khandaq. Perang Khandaq ke, panjang cerita perang Khandaq. Jadi Talut ni tak ada pilihan lain. Dia kata, okeylah wahai pemuda, wahai remaja, wahai budak yang berusia 16 tahun tu, engkau pergilah lawan dia. Kalau engkau dapat mengalahkan dia tu, aku kahwinkan engkau dengan anak aku. Dan selepas itu engkau jadi raja. Maka pemuda tadi tampil ke hadapan dengan membawa katapel. Tahu katapel? Katapel tu macam orang Palestin duk guna tu. Tali, bubuh batu, pusing, pam. Itu. Pemuda itu adalah Nabi Daud alaihi salam. Dia bernama Daud. Itulah Nabi Daud alaihi salam ketika dia berusia 16 tahun. Maka dia pun pergi berhadapan dengan Jalut. Jalut menggunakan pedang, menggunakan perisai macam-macam ni. Tapi si pemuda Nabi Daud yang berusia 16 tahun menggunakan katapel. Katapel ni kita nak sebut macam lastik lah. Bukan lastik. Dia pakai tali, dia ada kulit tu, dia letak batu, dia pusing. Yang macam orang Palestin nak pakai tu. Pusing, lempar batu. Pak. 3 biji, 4 biji batu kena ke kepalanya si Jalut tadi. Maka Jalut jatuh. Mati Jalut. Jalut mati dengan 2-3 biji batu yang dilemparkan ke kepala dia. Mati. Maka apabila matinya raja, kalau kita main chess, kalau king dah kita checkmate, kita matikan dia, kita menang. Walaupun masih banyak castle ada, bishop ada kan? Tapi kalau king mati, habis. Jadi pertempuran itu dimenangi oleh Bani Israel. Dan Bani Israel ketika itu juga bawa kotak tabut tadi tu, keberkatan. Walaupun mereka 313 orang berdepan dengan tentera 200,000 lebih, tapi dengan cara perlawanan tadi, one by one, tak berlaku pertempuran besar, one by one terus mati king, maka Bani Israel menang. Itulah sedikit sebanyak kisah yang Walid share pada malam ini, yang mana di dalam kotak itu
ada yang disebutkan tadi apa nama, kotak emas yang disebut kotak tabut tadi tu, yang ada di dalam ni baju Nabi Musa, baju Nabi Harun, serban Nabi Harun, tongkat Nabi Musa, batu-batu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa ketika bertemu menghadap di Bukit Tursina. Ada batu dalam tu. Ada apa lagi? Ada suhuf-suhuf, ada 10 perintah-perintah, apa nak panggil orang putih kata apa, 10 commandment. Ada dalam tu 10 perintah Allah terhadap Nabi Musa. Ada dalam kotak tabut itu. Ada tongkat Nabi Musa, ada al-manna, makanan daripada syurga, ada dalam tu. Dan piring-piring yang meletakkan al-manna ada dalam tu. Itulah kotak tabut tadi tu. Dan kotak tabut itu Nabi Daud tadi tu dah berkahwin dengan anak Talut, maka dia juga menjadi raja selepas itu. Dan anak Nabi Daud adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bin Daud. Itulah kotak tabut itu disimpan di Haikal Sulaiman, yang mana Yahudi hari ini berkeyakinan bahawa kotak tabut itu tersembunyi dalam Haikal Sulaiman ataupun pusat pemerintahan Nabi Sulaiman yang tenggelam kat mana pun tak tahu. Dan Yahudi mengatakan tapak Haikal Sulaiman itu berada di bawahnya Masjidil Aqsa. Padahal bukan. Mereka berfantasi, mereka berteori mengatakan Haikal Sulaiman ataupun tempat pemerintahan ataupun kuil, kita sebut kuil tak sedap ya, tak apalah, kuil pun kuil lah, Solomon Temple kan, berada di bawah Masjidil Aqsa, yang mana mereka nak menawan sebenarnya Israel, Bani Yahudi hari ini, Zionis terutamanya. Zionis lah yang membuat teori-teori mengatakan Temple of Solomon ini berada di Masjidil Aqsa. Jadi mereka nak istana betul. Mereka nak menakluk Masjidil Aqsa, merobohkan Masjidil Aqsa dan akan membangunkan Temple of Solomon yang terkini. Mereka kononnya mereka kata tabut tadi tu kotak tabut tadi tu berada di bawah itu. Itu adalah andaian mereka saja. Boleh faham tak? Minta maaf kalau penerangan ni agak tidak konsisten, nampak naik turun. Sebab balik pun kisah ni tak berapa nak ingat sangat, tapi ingat yang sikit-sikit je untuk kita share. Mudah-mudahan benda bermanfaat. Itulah apa yang kita hadapi hari ini, peperangan kita. Israel juga daripada Israel ni ada dua jenis ya. Satu hak yang jahat ni Zionis, yang Zionis yang berada di Palestin hari ini ni, yang mereka nak mereka nak tawan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu dah lama dah, tapi mereka kata kononnya Masjidil Aqsa tu adalah Istana Sulaiman. Tapi bukan. Sebenarnya Masjidil Aqsa tu ada mengatakan Nabi Adam yang bangunkan, ada Nabi Musa, ada Nabi Idris. Tapi sebenar ada yang lebih kuat, lebih kukuh mengatakan Nabi Yaqub yang membinakan asas-asas Masjidil Aqsa. Nabi Sulaiman itu cuma membaik pulih ataupun membesarkan saja, bukan istananya, bukan di situ, istana di tempat lain. Tapi sebenarnya ada agenda Yahudi untuk menyambut kedatangan Dajjal, yang mana Dajjal ini yang menyamar sebagai Nabi Isa nanti. Ini cerita ni jadi panjang kot lain. Dajjal itu dipercayai oleh orang bangsa Nasrani dan bangsa Yahudi adalah Al-Masih tadi itu adalah Nabi Isa. Bagi kita
dia adalah Dajjal. Tapi bagi puak maka itulah adalah Nabi Isa. Mereka juga menunggu-nunggu Nabi Isa, yang kita menunggu-nunggu Isa. Tapi salahnya mereka mengatakan Isa itu Dajjal tu, dia bukan tak Isa. Faham tak? Macam mana nak sebut kan nak pergi? Macam tu lah. Dajjal itu adalah Nabi palsu. Tapi mereka mengatakan itulah yang betul-betul Isa, itulah betul-betul Nabi. Sebab tu mereka nak Masjidil Aqsa itu. Sebab apa? Dalam hadis mengatakan Nabi Isa akan menjadikan Masjidil Aqsa itu adalah pusat pemerintahan Nabi Isa. Jadi mereka ni, konspirasi mereka ini, sebelum Dajjal sampai, sebab Dajjal nanti nak mengaku dia Nabi Isa. Sebab Quran hadis dah sebut Masjid Al-Aqsa tadi itu tempat pemerintahan Nabi Isa. Mereka nak ambil dulu. Mereka nak ambil Masjid Al-Aqsa tu untuk membenarkan inilah Nabi Isa yang turun ke Masjid, yang bukan turun, yang memerintah pusat pemerintahan tu di Baitul Maqdis. Sana Walid, minta maaf Walid, nak susun kata-kata ni susah sikit. Kita tak pandai nak berceramah kan. Pandai bersembang kedai kopi, pandai lah. Jadi Nabi Isa nanti akan turun di Syam, di Syria, di menara Masjid Putih. Dia akan turun, sebelah kanannya memegang sayap malaikat, sebelah kiri dua malaikat akan bawa turun di menara Masjid Putih di Syam, di Syria nanti. Itulah. Jadi kotak tabut sekarang ni berada di sembunyi lah. Allah sembunyi lagi. Itulah dia. Sebab tu Mak Saleh orang putih hari ni, dia duk buat filem-filem Tomb Raider lah, duk buat Indiana Jones, semua duk cari-cari benda ni. Kat mana batu ada kod dia, tekan batu ni keluar batu ni kan. Dia macam ada main puzzle tu, seret. Sebenarnya itulah teka-teki. Okey, boleh faham mudah-mudahan dapat faham lah. Dengan cara penyampaian Walid ni taklah. Ustaz Wadi pandai cerita lah, Ustaz Wadi, Ustaz Auni, mereka pandai lah bercerita benda-benda macam ni. Walid cuma menceritakan balik apa yang Walid faham lah. Kalau tak betul tolong betulkan. Sebenarnya kita pun banyak kekurangan. Okey, itu sajalah tentang kotak tabut. Dah faham kotak tabut. Sekejap tunggu Umi datang. Dia orang dah angkat barang-barang makanan untuk sahur sekejap lagi. Aziz, buat air tak? Ada dah. Umi mana? Nak makan kan? Umi kat mana? Oh, Umi solat sunat. Nanti balik cerita Nabi Sulaiman. Oh, Azmina ada ke Azmina? InsyaAllah. Azmina. Ini pelajar kita pelajar Syarif. Dia tengok live balik juga. Dia ada kat atas, tingkat atas. Sekarang ni pelajar Syarif, kita beri pakai telefon selama seminggu. So mereka bolehlah cari benda-benda yang bermanfaat. Jangan guna telefon untuk yang tidak bermanfaat. Cerita-cerita sajalah. Siap Aziz? Okey. Duduk dulu. Ya. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye sikit Aziz. Bye-bye. Apa sebab minum garu belakang tu? Nampak tangan macam tu. Bye-bye lu, bye-bye Aziz. Bye-bye. Assalamualaikum. Okey, Walid safe.